KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru sekalian, warga pendidik yang disayangi, apa khabar anda pada hari ini? Bersama dengan saya Puan Norafiza binti Muhammad Noor, Kaunselor Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Petaling Utama, kaunselor anda pada hari ini. Tajuk kita pada hari ini adalah berkenaan topiknya guru holistik. Jadi, apakah guru holistik? Jom kita sama-sama dengari apa yang ingin saya sampaikan untuk menjadi seorang guru yang holistik. Jadi guru yang holistik ini adalah memenuhi yang melibatkan 4 perkara, iaitu PQ. Apa itu PQ? Physical quotient, IQ, intelligent quotient, EQ, emotion quotient, dan SQ, spiritual quotient. Ya. Ada banyak quotient, tapi ada 4 perkara yang ingin saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sebagai seorang individu atau sebagai guru yang holistik ini yang seimbang, boleh diibaratkan seperti sepohon pokok yang rindang, lebat dengan buahnya, daun menghijau segar dan juga batang tetap kukuh dan akar mencekam jauh ke dalam tanah. Itulah guru yang seimbang, individu yang seimbang dan holistik, menyeluruh tentang bagaimana fizikalnya, bagaimana IQ-nya, bagaimana EQ-nya dan bagaimana SQ-nya. Antaranya adalah, yang pertama adalah kecerdasan fizikal. Kecerdasan fizikal itu melibatkan bagaimana kita menjaga pemakanan, tahap kesihatan kita, menjaga bagaimana jadual untuk kita uruskan kerja hakiki, bertanggungjawab kita sebagai urusan peribadi, dan juga waktu bila kita perlu berehat ataupun take our time to a break, ataupun untuk dapatkan satu keadaan kerehatan kepada diri kita sendiri, dan bagaimana kita mengurus tekanan yang kita lalui, dan bagaimana kita mengurus dengan pemikiran kita. Itu adalah berkenaan tentang jasad kita, fizikal kita, pemikiran kita. Tentang kecerdasan intelijen, kecerdasan perfikiran, ya. Ianya akan melibatkan tentang bagaimana kita menambahkan ilmu, bagaimana kita menambahkan ilmu yang berterusan, memberi kesedaran kepada diri kita, dan juga bagaimana kita menyusun hal ehwal tentang diri kita, terutama yang melibatkan kerja-kerja kita. Ya, kecerdasan diri kita. Ya, cikgu-cikgu bukanlah mengatakan kita ni perlu menjadi seorang yang genius untuk menjadi seorang yang intelijen, ya. Kita guru-guru diberi ruang banyak untuk menambahkan ilmu, terutamanya dalam waktu sekarang. Banyak tawaran ataupun ruang kita menimba ilmu secara online, semuanya kebanyakannya adalah percuma. Yang ketiga adalah tentang kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting yang perlu saya terangkan, jelaskan dan sampaikan kepada guru kita. Yang dia melibatkan tentang self-awareness kita, kesedaran diri kita, tentang personal motivation kita, motivasi dalaman kita, bagaimana kita menguruskan diri kita, dan yang paling penting, bagaimana kita berempati kepada para pelajar kita. Ya, inilah menjadi satu soul, jiwa kepada guru tu. Guru holistik ni sebenarnya apa yang nak saya sampaikan di sini adalah supaya menjadi guru yang berjiwa, guru yang bersemangat, guru yang terus mencari, terus berjuang, mencari jalan ada penambahbaikan setiap tahun dari segi ilmu, dari segi diri, dari segi peningkatan tentang kejayaan ataupun sukses, ya. Dan juga kecerdasan emosi juga melibatkan tentang social skill, kemahiran bersosial dalam kalangan guru. Dan yang keempat adalah tentang kecerdasan spiritual. Dia berkenaan tentang integritinya, tentang nilainya, tentang makna hidup terhadap dirinya, tentang bagaimana kesedaran dalam jiwa dia, ya, untuk dia membawa dirinya secara kehidupannya sendiri dan dalam tugasan dan tanggungjawabnya sebagai seorang guru.
Jadi apa itu kecerdasan emosi? Jom kita mendalami. Kalau kita melihat dari segi kecerdasan intelijen ni, kita dah menjadi suatu ramai yang telah mengetahui tentang perkara itu, iaitu bagaimana kelebihan ilmu yang kita ada. Jadi itu adalah bagaimana kita menambahkan ilmu kita. Ya, cikgu, kita ni kadang-kala kita ada yang dia meneruskan pengajian ke peringkat master, ke peringkat PhD supaya dia tambahkan ilmu dia lagi. Ada guru dia tak memilih untuk begitu. Jadi dia menambahkan mungkin kursus yang jangka masa pendek. Jadi terpulanglah kepada ruang kita sendiri. Yang penting setiap tahun, setiap masa kita ada peningkatan ilmu dan kemahiran. Kita tak perlu rasa sombong. Kita tak perlu rasa macam cukuplah sekadar apa yang aku ada. Hidup dunia ini sedang berputar, cikgu. Berputar begitu pantas. Jika kita tidak mendalami ilmu dan kemahiran itu, kita akan ketinggalan, cikgu. Jadi itu dari segi ilmu dan kemahiran. Ya. Jadi cikgu, saya menggalakkan, saya mengingatkan diri saya ingin menggalakkan guru-guru, jangan kita hanya berada dalam keadaan momentum yang sehala je, mendatar. Kita kena ada peningkatan sedikit demi sedikit. Ya? Jadi anak murid kita nampak usaha kita. Dan kita pun rasa luar biasa, kita rasa seronok. Sebenarnya kita boleh buat. Kita je tak bergerak. Kita kadang-kadang kita rasa tak yakin, kita jadi kebimbangan, kita ada ketakutan, kita rasa macam fobia dengan IT ke, maka kita kena cari solution. Macam mana kita nak atasi keadaan itu. Okey? Didik TV KPM. Didik TV KPM. Yang kedua tentang kecerdasan emosi. Apa itu kecerdasan emosi? Adalah kemampuan untuk kita merasa serta kemampuan untuk kita mendengar bisikan emosi kita sendiri. Menjadikannya sumber informasi yang paling penting untuk kita memahami diri sendiri dan orang lain bagi mencapai sesuatu tujuan. Ya. Saya suka nak menyebut tentang ada satu, saya rasa ini satu nyanyian lah, nasyid yang nak saya sampaikan. Saya nak kongsikan juga. Ya. Jadi pandangan mata selalu menipu. Pandangan akal selalu tersalah. Pandangan nafsu selalu melulu. Pandangan hati itu yang hakiki. Hati kalau terlalu bersih, pandangannya akan menembusi hijab. Hati jika sudah bersih, firasatnya tepat kehendak Allah. Tapi hati bila dikotori, bisikannya bukan lagi kebenaran. Hati tempat jatuhnya pandangan Allah. Jasad lahir tumbuhan manusia. Utamakanlah pandangan Allah dari pandangan manusia. Best kan cikgu? Dia jadi satu motivasi cikgu kepada kita. Yang penting adalah cikgu, apa yang kita buat adalah untuk anak murid kita. Kita bukan buat untuk pentadbir kita, kita bukan buat untuk kawan-kawan puji kita, kita bukan buat untuk menunjuk-nunjuk kepada orang, dan kita buat sesuatu kerja kita cikgu dalam ruang skop hakiki dan tanggungjawab kita adalah kerana reda Tuhan. Supaya kita mendapat ganjaran daripada Tuhan, kita memenuhi tanggungjawab kita dan kita mendapat sebanyak doa daripada para pelajar kita. Itulah dari segi mendalami kecerdasan emosi guru. Kecerdasan emosi guru juga adalah bagaimana cikgu mengawal perasaan dan emosi cikgu bila berurusan dengan pelbagai ragam dan kerenah para pelajar, ragam dan kerenah ibu bapa, ragam dan kerenah pentadbir. Kita guru jika dapat menguasai kecerdasan emosi ni, cikgu akan dapat satu kemahiran yang membuatkan cikgu tidak akan merasai kesesaraan, cikgu tak akan rasa stres berpanjangan. Kecerdasan emosi ini adalah berkenaan bagaimana cikgu dapat mengawal
emosi dan perasaan cikgu. Cikgu dapat membawa diri cikgu take a break, iaitu macam kita belajar beberapa teknik yang pernah saya sampaikan tentang mindfulness. Kecerdasan emosi itu adalah bukan hanya satu anugerah. Kecerdasan emosi ni kita perlu pupuk dan belajar, ya, bagaimana kita mengawal emosi kita dan kita boleh membawa tenang walaupun dalam keadaan saat yang paling sukar. Saya yakin guru-guru, kalau kita dapat memahami tentang kecerdasan emosi ini, cikgu akan mengatasi banyak perkara. Cikgu dapat handle banyak perkara dengan cikgu memahami tentang bagaimana untuk urus emosi cikgu. Cikgu perlu sedar apa emosi yang positif, apa emosi yang negatif, apa yang cikgu perlu teruskan, apa yang cikgu perlu buangkan. Bila kita memahami, kita menyedari bahawa ini adalah emosi negatif. Contoh, kita fikir, pentadbir tak menghargai aku, jadi kenapa aku perlu buat kerja bersungguh-sungguh? Biarlah, buatlah apa ala kadar. Cuba kita dengar suara hati kita yang sebenar-benarnya, cikgu. Kita nak teruskan begitu? Ataupun biarlah budak-budak ni, aku tak nampak dia, dia tak nampak aku. Aku dah minta dia masuk dalam kelas, tak masuk juga. Tapi cuba cikgu dengar suara hati cikgu berkata apa? Mungkinkah ada sesuatu yang belum lagi saya buat? Dengar sebenar-benarnya dalam hati kita. Jadi, jika ada perkara emosi negatif sampai kepada kita, sekejap je kita merasai, kita nikmati. Wah, aku rasa marahlah dengan pelajar-pelajar ni. Susah betul nak mengajak mereka ni masuk dalam PDPR, nak menguruskan mereka ni. Susah betul ibu bapa nak dijelaskan. Maka kita raikan, kemudian kita babai je. Babai. Dah, kita terus uruskan. Apa aku nak buat lagi? Sekarang ni aku dah tenang, aku dah buang pelan-pelan apa yang aku rasa itu. Jadi sekarang ni apa yang perlu saya buat? Jadi tidak fokus kepada masalah. Fokuslah kepada penyelesaian. Solution kepada apa yang perlu kita lakukan. Yang keempat, tentang kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual ni adalah kemampuan untuk memahami makna kehidupan. Jadi SQ, singkatan kepada spiritual quotient ni adalah peringkat yang menghubungkan semua manusia secara universal. Jadi SQ ni yang seperti mana saya belajar, saya sampaikan, dia merupakan seolah-olah macam CCTV kepada hati kita. Dan dia menjawab kepada 3 persoalan. Siapakah saya? Untuk apa saya dilahirkan? Dan ke mana saya akan pergi? Ya? Jika kita membawa diri kita memahami siapakah saya? Siapakah saya? Kenapa saya hadir di dunia ini? Jika cikgu-cikgu mendalami ini, tentu kita akan merasai bahawa apa saja perbuatan, apa saja pekerjaan yang kita lakukan, dia berbalik kepada ke mana kita akan bawa semua ganjaran ni. Maka kita tidak berfokuskan kepada bekerja kerana aku dapat gaji. Bekerja, aku mengajar, cukuplah 7.30, habis pukul 1.30. Habislah, cukup-cukuplah. Sebab tu dah habis dah kerja waktu aku, jadi tak perlu aku nak fikirkan lagi. Tetapi pada guru yang dia adalah guru holistik yang seimbang, dia akan memikirkan, siapakah saya, untuk apa saya dilahirkan, dan ke mana saya akan pergi. Mereka akan buat more than extraordinary, melebihi seperti mana yang dijangkakan. Kita akan menjawab sendiri persoalan tu. Siapakah anda? Untuk apa anda dilahirkan dan kenapa sekarang ni anda dianugerahi, dikurniakan dan diberi rezeki Tuhan menjadi seorang guru? Dan apa yang anda buat sekarang ni, anda akan bawa semua ganjaran tu. Umpama guru itu adalah jutawan dunia dan akhirat.
Sampai begitu kita rasakan. Jadi bukan saya bercerita ini adalah supaya cikgu mengorbankan diri cikgu hingga tidak menjejaskan tahap kesihatan cikgu. Bukan begitu. Apa yang ingin saya sampaikan adalah satu motivasi yang ingin disampaikan kepada cikgu supaya momentum cikgu, kita ada up and down, ada waktu kita macam sedih, terasa, tapi kita bangun balik. Tambah dalam keadaan pandemik, kemudian kita dah melalui pula sekarang ni endemik, kita belum ada kepastian nak buka sekolah nanti fasa 1, fasa 2, fasa 3 dah berbeza. Tentu ada yang menjejaskan tahap emosi kita, iaitu EQ kita. Menjejaskan PQ kita, fizikal kita. Menjejaskan IQ kita. Tapi bila kita ada kekuatan kecerdasan spiritual ni, dia akan membangunkan yang lain-lainnya. Iaitu anda memiliki kemampuan untuk mengatur diri dan memberikan kemampuan yang tersendiri untuk membezakan antara benar yang salah. Dalam kecerdasan spiritual ni, orang ni, mereka ni, dia akan rasa Tuhan memerhatikan dia walaupun orang lain tak nampak dia. Guru besar tak nampak kita buat kerja ke tak, kita siapkan kerja kita ke tak, ketua jabatan kita tak nampak kita. Orang lain tak nampak apa yang kita buat. Tapi kita tahu Tuhan nampak apa saja yang kita buat. Jadi, spiritual intelligence is the center and most fundamental of all the intelligence because it becomes the source of guidance of the other three intelligence, iaitu intellectual, mental and physical. Spiritual intelligence ni dia menjadi satu pusat utama untuk dia menjadi satu sumber bimbingan kepada tiga kecerdasan yang lain, physical, mental dan juga intellectual. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Guru-guru sekalian dan warga pendidik sekalian, pekerjaan kita umpama sebagai satu amal ibadah. Sesungguhnya Allah sangat mengasihi seseorang yang apabila dia melakukan pekerjaan, dia melakukan dengan cara yang paling baik, yang paling cantik, yang paling sempurna seboleh-bolehnya. Jadi pekerjaan itu merupakan gaji kita, merupakan ganjaran yang Tuhan bagi, rahmat yang Tuhan bagi pada kita. Kita memberi perkhidmatan melebihi ganjaran yang kita terima. Akhirnya kita akan mendapat ganjaran melebihi perkhidmatan yang kita berikan. Ini yang saya nak sampaikan apabila kita menyebut tentang apa itu EQ, apa itu SQ dan ihsan. Kita menyampaikan tu bila kita memikirkan, kita merasai menjiwai anak murid kita tu. Macam manalah kalau kita tak cuba bimbing dia? Macam manalah kalau kita tak cuba bantu ibu bapa? Jadi kalau kita dah cuba, mereka ni macam ada reluctant, resistant, rasa macam tak suka, tak sudi, tak selesa, tapi sekurang-kurangnya kita dah mencuba sebaik-baiknya. Kita kena fikir begini bila kita berfikir hingga dalam bentuk spiritualnya adalah sesiapa yang Tuhan hadirkan kepada kita, itulah yang memerlukan bantuan kita. Kalau bukan dengan izin Tuhan, bagaimana orang tu muncul di depan kita? Jadi orang yang hadir di hadapan kita tu sama ada orang berkenaan dia macam satu angel atau orang tu sedang memberi sokongan pada kita. Ataupun yang dihadirkan itu kita perlu bantu dia. Ataupun ada pula yang dihadirkan kepada kita untuk menguji kesabaran kita. Jadi ada beberapa jenis individu atau manusia atau insan yang diizinkan Tuhan hadir dalam hidup kita. Yang hadir sebagai penyokong kita, sebagai penyelamat kita. Yang hadir yang mungkin sebagai orang yang perlu kita selamatkan, yang perlu kita sokong dia. Dan yang mungkin yang hadir itu adalah orang yang sedang menguji kita, yang akan memberi satu peringatan kita bahawa kita perlu bersabar,
dan kita jadi orang yang kental. Kecerdasan spiritual, kecerdasan emotion, kecerdasan IQ ni dia akan datang secara menyeluruh hingga kita ada suara hati yang benar. Guru-guru dan warga pendidik sekalian, kita menjadi guru holistik, guru yang berihsan. Ihsan tu adalah tingkah laku yang ramah, bertoleransi, bertimbang rasa, menyenangkan pihak yang lain dan mempunyai tanggapan-tanggapan yang baik. Jadi kita ni, ihsan ni kita macam ada empati lah dengan siapa orang di sekeliling kita, terutama pelajar-pelajar kita. Ya, berihsan ni sebenarnya akan membawa kepada sifat kita berkasih sayang. Ya, berkasih sayang kerana Allah, berkasih sayang dengan pelajar, berkasih sayang dengan ibu bapa, berkasih sayang dengan rakan-rakan sekerja hingga kita membentuk satu pasukan organisasi yang begitu mantap kerana diasaskan oleh kasih sayang. Guru-guru dan juga warga pendidik sekalian, saya mengingatkan diri saya dan juga rakan-rakan sekalian bahawa bila kita berihsan, kita membawa kepada pengaruh kepada kefahaman kita kepada IQ, PQ dan EQ ini, ia akan membawa kepada kerja kita yang bersungguh-sungguh. Yang bersungguh-sungguh tu hanya bukan sebab aku nak buat kerja asal selesai. Tidak. Ia adalah kerana yang pertama, gaji itu bertambah berkat atas kerana keikhlasan, ihsan, empati, keikhlasan dan kejujuran kita. Kedua, diri dan keluarga kita akan mudah cenderung ke arah kebaikan. Kita tak perlu mengharapkan orang membalas, tapi Allah akan balas, Tuhan akan balas, memberi ganjaran melalui anak-anak yang baik, rezeki yang berterusan dan kehidupan yang dipermudahkan. Yang ketiga, bila kita melalui hidup ini, bagaimana Allah berihsan pula dengan kita adalah bila kita mendapat ataupun tenteram jiwa kita, tenang fikiran kita, sebab bukan semua orang mendapat ketenangan dan ketenteraman. Sebab apa? Kena semak balik bagaimana kita, keadaan diri kita, 4 perkara tadi ya. Doa kita diterima Allah, dan bila di akhirat jawablah soalan, dari mana kamu mendapat rezeki? Dan yang keenam, Allah mengasihi orang yang mencari rezeki yang halal. Orang kaya bukan orang yang banyak hartanya. Orang kaya adalah orang yang hatinya kaya. Itulah yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kerana dalam apa saja perjalanan hidup kita, kita menjaga perhubungan kita dengan Tuhan dan perhubungan kita dengan manusia ataupun insan individu lain. Berkomunikasi secara ihsan. Senyum, simpati, pandang mata dan usap, beri sentuhan kepada mereka di sekeliling kita. Hiduplah dalam kita berkasih sayang, dan apabila anda silap, mengaku silap. Kalau anda betul, diamkan diri. Dan beruntunglah kita kerana kita ni Allah masih beri ruang untuk bernafas, memperbetulkan kesilapan kita, refleks balik diri kita. Kajian mendapati bahawa mereka yang hidup ceria dan berkasih sayang akan hidup lebih lama dan prestasi akan meningkat. Sekian dahulu daripada saya. Assalamualaikum. Didik TV KPM